وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Imam, pengurusi majlis, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya datang ke masjid tuan-tuan buat kali yang ketiga, tak silap saya. Tapi perubahannya banyak, dengan cantik, dengan indahnya, dengan prasarana yang disediakan oleh jawatan kuasa masjid terutamanya, dengan peruntukan yang ada. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal laginya kita macam mana sama-sama nak mengimarahkan masjid dengan berbagai-bagai program yang kita laksanakan, dengan berbagai ceramah yang kita buat, nak mendekatkan masjid ini supaya dekat di hati masyarakat. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan pun mempunyai hasrat yang sama dengan saya, supaya melihat masjid itu bukan sahaja sebuah masjid untuk sembahyang berjemaah, tapi kita nak tengok masjid itu sebagai pusat untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Di saat masyarakat yang hidup dalam keadaan masalah yang begitu banyak, kita nak supaya masjid ini dibuat dan menyelesaikan masalah masyarakat yang banyak. Cumanya sebelum kita pergi pada tajuk ni, saya selalu pergi ceramah di selatan Thailand. Bismillah. Junub Thailand, selatan Thai. Setiap tahun ada satu masjid tu, dia memang terkenal, ada stesen radio dan TV, internet dia sendiri. Satu benda yang dia buat yang agak saya rasa macam masjid lain tak ada lagi, tak tahulah masjid ni ada ke tak, iaitu satu lujnah anak yatim di bawah masjid. Lujnah anak yatim di bawah masjid ni oleh kerana di sana ramai anak yatim yang kematian ayah, ya ayah dia tak tahu pergi ke mana dan sebagainya. Ayah kena buang negara, duduk Malaysia, nak masuk Thailand tak boleh, mati di Malaysia. Jadi banyak anak-anak yatim. Cuma apa yang dia buat yang menarik perhatian saya lah, setahun sekali dia panggil semua anak yatim dalam qaryah mereka tu untuk diraikan. Pagi-pagi ni dia buat jamu nasi khabu, dia buat jamuan nasi khabu dan bagi sampul supaya derma pada anak yatim. Malam sekarang tu dia buat hadiah banyak pada anak yatim, dan juga ada cabutan bertuah. Jabatan bertuah, ada rantai emas. Semua tu hasil daripada sponsor orang ramai untuk menghidupkan ataupun menjaga anak yatim. Saya rasa masjid ni perlu buat benda tu. Kerana kita kadang-kadang terlepas pandang berkenaan dengan anak yatim ni. Kalau kita tanya anak yatim dalam qaryah awak ni berapa orang, kadang-kadang kita nak jawab berapa orang. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ana kafal yatim, aku dan juga anak yatim ni Nabi buat begini. Dalam syurga Nabi kata. Apa makna begini ni? Dirang. Kita kena bela anak yatim.
Kalau kita tak takut bini, kita boleh mak yatim tu. Kalau tak takut bini lah. Nah, tapi oleh kerana kita ni jenis takut bini, kita boleh anak yatim sahalah. Jangan bela mak dia tu, sebab kalau bela mak dia tu kena berjinak ibu lebah di rumah dulu. Baru boleh bawa balik madu tu. Nah, baik. Itu sikit sebanyak cadangan saya. Supaya satu lujnah anak yatim ni memang ada tabung khas untuk anak yatim saja. Setahun sekali memang dia buat program, buat sukaneka, dia panggil anak yatim makan, cukup baik. Menghiburkan hati dia yang tidak ada ibu, tidak ada ayah. Baik. Hari ini kita buat tajuk kita itu wasiat ataupun berlaku adil dalam masalah wasiat. Wasiat ni benda yang terlalu umum untuk kita bincangkan. Sama ada wasiat harta ataupun wasiat-wasiat yang lain. Saya rasa fokus tajuk kita ini yang diberi kepada saya itu berkenaan dengan wasiat harta. Wasiat harta ni termasuk dalam dia panggil al-umurul munazzimah, iaitu perkara yang menyelesaikan masalah masyarakat. Kita ada dua benda. Satu dia panggil al-umur muslihah, satu lagi al-umur munazzimah. Umur muslihah, perkara yang kita selesaikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, perkara yang melibatkan masyarakat. Kita kena ada kedua-dua ni. Kita kena terlibat diri kita dalam masyarakat, dan kita tidak boleh duduk seorang-seorang, tak boleh. Islam tidak benarkan kita duduk seorang-seorang. Dan hidup kita ini terkait dengan orang, dengan pihak yang ketiga. Kita nak beli makanan di kedai, melibatkan kita dengan tuan kedai. Kita nak berurusan dalam apa urusan sahaja, melibatkan kita dan orang yang ketiga. Maka Islam menjaga hubungan di antara kita dan pihak yang ketiga selepas daripada kita. Ini satu perkara yang dititik beratkan dalam agama ini. Baik. Cuma ayat yang kita nak bincang ini, ayat 180 Suratul Baqarah 181 dan 182. Cuma terdapat sedikit kesulitan dengan ayat ini bila saya tengok tadi, kerana ada ulama yang berpendapat ayat ini antara ayat yang telah dimansuhkan tetapi bacaannya masih ada. Ia adalah tentang hukum wasiat. Hukum wasiat. Dia begini. Al-Quran ni dia turun yang pertama sekali bi asbabin nuzul. Dia ada sebab kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran ini. Di dalam sebab turun tu dia ada 3 cabang pula. Di bawah tajuk sebab diturunkan ayat itu ada 3 cabang. Cabang yang pertama, Allah Ta'ala turunkan untuk mengkhabarkan kepada Nabi tentang satu keadaan biasa-biasa saja, tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Pertama. Yang kedua, diturunkan ayat dengan asbab ada pertanyaan daripada orang. Kalau kita tengok ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya berkenaan dengan anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, sebutlah bahawa anak bulan ini ada apa panggil penentuan kepada ibadah haji. Kena tengok anak bulan 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kena wukuf, 10 tu kena melontar lepas daripada wukuf. Lepas tu bermalam di Muzdalifah dan melontar di Mina. Semua tu pakai kaedah tengok anak bulan. Jadi ada pertanyaan dan ada jawapan. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala pertama tadi
itu saya saja Tuhan nak turun pada Nabi. Bukan saya saja dah, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi kekuasaan. Yang kedua, dengan sebab pertanyaan. Yang ketiga, dengan asbab Allah Ta'ala nak menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, seorang perempuan yang mari mengadu kepada Nabi, yang mana dia diziharkan oleh suami dia. Allah Ta'ala sebutlah suratul Mujadilah, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Telah mendengar Allah Ta'ala seorang perempuan yang datang mengadu pada Nabi bahawa dia diziharkan oleh suami dia. Lalu ayat turun, macam mana ayat nak selesai masalah zihar ni? Maka turunlah ayat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, fa'illam yastati' fa'it'amu 60 miskina, kena beri makan 60 orang miskin dan sebagainya. Jadi, hukum wasiat ni, bila terjadi kematian, antara perkara penting yang perlu diperhatikan tentang pembahagian harta pusaka dan tentang wasiat. Itu penting. Ya, ramai orang di antara kita ini tidak ambil peduli berkenaan dengan pembahagian harta pusaka dan wasiat. Menyebabkan tanah tu satu tanah nama sampai berlapis-lapis. Daripada Tok Wan kita lagi berlapis nama. Dah tu berapa orang anak pula di situ. Kena selesai banyak perkara. Benda itu tidak diselesaikan, tak boleh. Tergantung dia punya amalan dia. Sebab itu masalah pembahagian harta pusaka ni amat penting. Dan di antara ilmu yang Allah Ta'ala angkat mula-mula ni, itu ilmu berkenaan dengan pembahagian harta pusaka. Kita kalau mati, benda tu yang kita kena buat dulu, bukan kita gila harta. Silap faham. Orang Melayu kita kata, kubur duk merah lagi, duk cari harta dah. Itu pendapat riwayat Al-Malayuwiyat. Bukan riwayat Islam. Sunnahnya ajar kepada kita supaya selesaikan apa yang dia ada. Yang pertama, hutang si mati. Tapi hak penting sekali, kena bahagi dulu harta. Lepas tu, wajib bayar hutang. Siapa dia yang wajib? Semua wajib bayar hutang. Kena buat keluar duit sikit seorang, bayar hutang. Ataupun bayar hutang dulu pun ada orang buat begitu juga. Tapi hak penting sekali, benda itu kena selesaikan dengan segera, sama ada harta pusaka ataupun berbentuk wasiat. Oleh itu, dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala fokuskan berkenaan dengan albir, kebaikan yang individu kena buat. Lepas daripada Allah Ta'ala sebut hukuman berkenaan dengan kisah dan sebagainya, lalu dia marilah satu ayat. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Kutiba, ditetapkan ke atas kamu. Kutiba ni asal makna tulis. Tulis. Ayat kutiba ni ada beberapa tempat Tuhan sebut. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang beriman, asal maknanya ditulis kepada kamu qisas. Kenapa Allah Ta'ala guna kutiba, tidak guna wujiba? Benda yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz lagi, barang yang tetap, manusia nak ubah tak boleh. Mana boleh manusia ubah undang-undang dan peraturan Islam? Tak boleh. Kalau kata tangguh tak buat dulu, tak apa. Tapi kewajipan untuk buat tu semua orang wajib buat. Semua orang ada keyakinan bahawa hukum Islam yang paling baik, boleh menyelesaikan masalah. Ini kena faham dengan betul. Hukum manusia tak selesai masalah. Sebab tu apabila golongan bukan Islam menuntut hak dalam negara Malaysia, dia nak menggunakan kalimah Allah tu, walaupun kita kata kalimah Allah tu siapa-siapa pun boleh guna,
Walaupun kita kata begitu, tapi dalam konteks negara Malaysia ni tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mengelirukan. Dan kalau kita buka sejarah sendiri, dia pun tak guna kalimah Allah asal agama dia. Dulu agama yang tidak diubah dia guna Allah. Agama tak diubah. Bila ubah agama dia, dia menggunakan nama Allah itu pada tempat yang lain. Musyrikin Mekah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Siapa dia buat langit bumi? La yaqulunna Allah. Semua jawab Allah. Tak buat langit bumi, Allah. Sekarang ni bukan soal tu. Soalnya nak guna kalimah Allah ni untuk mengelirukan. Tak lagi dia mari Injil, dia tulis kitabullah, kitab Allah. Kita pun baca. Sebab kitab Allah. Itu hak dia nak sebenarnya. Lama dah ada nak ni. Kalau orang politik tak main peranan, tak boleh benda ni. Kalau orang politik nak jaga penyokong, nak jaga, tapi akidah tak jaga. Kita nak supaya akidah tu jaga, tu di antara syarat jadi pemimpin. Boleh faham ni pakcik? Nampak lain macam je tengok saya. Nah, saya tak kira, saya sebut je. Nak marah-marah lah. Memang salah pun. Mana sabar jadi pemimpin politik? Masuk gereja, hangguk gereja. Masuk kuil, hangguk kuil. Masuk budak, hangguk budak. Pemimpin politik apa tak jaga akidah gitu? Tak boleh gitu. Stand itu ada, stand agama itu ada, memandu kita ke arah yang baik. Zaman Nabi bukan tak ada rakyat Yahudi, ada rakyat Yahudi. Dia duk guna dalil dah, guna dalil dia kata mayat Yahudi lalu kat depan Nabi, Nabi berdiri. Sampai sahabat tanya kenapa Rasulullah berdiri, itu Yahudi. Rasulullah kata bukankah dia manusia? Tapi saya nak tanya, Rasulullah buat hari-hari ke gitu? Tak, hadis tu nak cerita kehormatan, nilai manusia tu ada. Siapa-siapa pun jangan buat zalim pada orang walaupun dia Yahudi. Memang Islam sebut begitu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kedengkian kamu pada satu kaum melarang kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Memang Islam suruh berlaku adil. Tapi siapa nak gadai prinsip, bukan dia. Bukan dia nak gadai prinsip ni. Prinsip akidah tak boleh digadai. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allah itu satu. Allah ni nama bagi dia. Allah, lafzul jalalah. Kalau kita buang alif jadi lillah, kembali pada Allah. Kita buang alif dan lam jadi lahu, kembali pada Allah. Buang alif, buang lam, tinggal ha jadi hu, huwallahu alladzi la ilaha illa. Kalimah Allah. Pergi kat mana pun dia pusing kat jadi Allah. Merujuk pada Allah al-asmaul husna, mempunyai nama-nama yang baik. Itu kita sebut kemudian, kita bincang bab wasiat dia. Kalau nak dengar ceramah Allah tu kena panggil lain kali. Bismillah. Idza hadara ahadakumul maut. Kita sampai tanda kematian bagi kamu. Bukannya sudah mati ni, isyarat nak mati. Soalannya, kita nak tahu mana kita nak mati? Nah, kita nak tahu di mana kita nak mati. Kadang-kadang orang mati tak ada tanda pun mati. Kadang-kadang Tuhan bagi penyakit. Alhamdulillah juga Tuhan bagi penyakit tanda pada mati. Likulli da'id dawa'ilal maut, Nabi kata. Setiap penyakit itu ada obat kecuali mati. Dah kita ada penyakit duk berobat tak sembuh-sembuh, nak matilah tu. Cuma kita je tak sedar. Kita tak sedar tu sebab apa? Sebab kita duduk atas muka dunia ni, kita dah rasa bahawa lambat lagi mati. Itu masalah besar tu. Masalah manusia hidup ni apabila dalam diri dia rasa bahawa dia tu lambat lagi mati. Sedangkan mati tu dekat.
Kita yang selalu lari daripada mati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Surah Qaf. Dan sesungguhnya kata Allah, walaqad khalaqna, aku buat manusia ini insan, wa na'lamu ma, dan aku mengetahui, tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang berbisiklah hati kamu aku tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku dengan kamu lebih hampir daripada orak leher kamu sendiri. Ya Rabb, Allah Ta'ala dekat kita, lebih dekat daripada orak leher kita. Maknanya dia duduk perhati kita. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, kiri kanan malaikat duk jaga kita. Ma yalfizu min qawlin, tidak ada keluar daripada mulut kita, pergerakan kita, illa ladaih, kecuali di sisinya raqibun atid. Rekod satu, catat satu. Rekod satu, catat satu. Tu duduk atas muka dunia Tuhan sebut tu. Direkod, dicatat, direkod, dicatat. Sembunyilah celah mana pun, duduklah atas mana pun, rekod ada, catat ada. Wajaat sakratul mauti bil haqq, datangnya kematian kepada kamu. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah kata Allah, benda yang selalu kamu lari daripadanya. Ya Rabbi, memang manusia nak lari daripada mati. Siapa nak mati? Kalau malaikat bagi borang kepada kita, satu borang putih nak sambung nyawa, satu borang kala biru, hak ni hak bahagian nyawa setakat ni tak ada sambung. Pilih hak mana? Setahun 50,000 bayar untuk sambung nyawa saja, macam sambung rotek tu. Jawapannya, oh kita nak sambung nyawa kita. Ni dia kata bila hampir mati. Terjemahannya, kalau ada terjemahan apabila sudah mati itu memang salah lah. Wasiat lakukan sebelum mati. Masa hidup ni lah, masa kita rasa macam Allah, ayah ni tak boleh pergi dah ni, mata pun tak apa nampak dah, penyakit pun banyak lah, nak tinggal lah wasiat pada anak-anak, supaya anak-anak tu hiduplah keadaan yang tenang, dapat harta. Masalahnya berwasiat itu kena adil. Cara dia begini, tuan-tuan, harta yang ada atas muka dunia ni hari ni, yang kita duk ada dengan kita ni, kita bagi siap-siap. Tidak ada orang yang boleh pertikai dah kalau kita bagi masa kita hidup, kerana dia dipanggil sebagai hibah, hadiah. Kita nak bagi pada siapa? Boleh. Rumah kita duduk ni, ni je nama kita pun wasiat lah. Kalau abah mati, rumah ni bagi ke adik hak bongsu sekali. Bagus nombor 2, ke nombor 3. Yang kita nampak dia ni, orang lain nampak boleh hidup, boleh bekerja, boleh apa, cari makan, nampak dia ni nampak dia minta dengan duit yang kita hari-hari je. Tak ada jadi. Kalau kita mati, takut dia tu terabai. Lalu kita telah berlaku perkara yang cukup adil dalam hidup kita. Kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita tak bawa apa pun. Sebab semua jadi hak orang. Allah cantik hidup begini ni, cantik. Tapi manusia tak rasa begitu. Dia rasa hak dia masalah. Hak ni hak dia, hak tu hak dia, hak ni hak dia. Duk berjaga tunggu kebun harum manis tak apa. Nak bangun sembahyang 2 rakaat kok pukul 2-3 pagi, oh payah.
Ni bukan tuan-tuan, ni orang lain ni. Cerita tak ada kena mengena dengan Felda Cupi ni. Nah, ni cerita orang tu, Felda Venezuela tu. Bukan tuan-tuan semua. Duk tunggu ke kebun harum manis tu, tunggu sungguh. Allahu Akbar. Takut orang curi buah. Dah, duit modal habis banyak dengan baju lagi dengan apa. Tunggulah, takut orang curi. Setengah-setengah tu sampai sanggup buat perkara khurafat lah. Pelihara jin, pelihara hantu raya, suruh tunggu. Ada sungguh tuan-tuan. Tuan duduk rumah tapi kebun nampak macam muka dia. Nah, tu dia orang pergi curi tu lari. Buat apa? Oh, dia kata nampak mata merah harimau duduk depan tu. Dia anak harimau tu, datang apa dia panggil? Nah, puja jin. Sanggup buat syirik kerana nak pada dunia. Itu benda yang kita manusia sanggup buat kerana dia tak rasa bahawa dunia ni penjara bagi orang mukmin. Itu masalah besar bagi dia. Intaraka khaira, jika dia meninggalkan harta, Allah Taala sebut al-wasiyatu lil walid, nak dia wasiat kepada kedua ibu bapanya. Pesan wasiat itu hendak dibahagikan pada ibu bapa ikut hukum faraid. Wal aqrabina bil ma'ruf, dan kaum kerabatnya dengan cara ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Baik, tu ayat yang pertama 180. Haqqan 'alal muttaqin, satu ketetapan ke atas orang yang bertakwa. Satu ketetapan ke arah orang yang bertakwa. Baik. Kalau kita dijaga dengan isu-isu harta ni, kalau kita tak jaga betul, dia menyebabkan perpecahan dalam keluarga yang begitu dahsyat. Sampai satu tahap memutuskan silaturrahim. Ini teruk. Kerana dunia ni manusia sanggup putuskan silaturrahim. Sikitlah benda kita bergaduh, sikit sangat. Tak padan nak putus silaturrahim. Orang putus silaturrahim ni tak bau syurga. Tapi dah kita sanggup kata, jangan jijak rumah aku. Aku tak halam kamu, keturunan kamu. Kita juga dapat anak-anak, kita pesan anak kita, tak payah pergilah rumah tu. Tak payah pergi. Cukup setakat kita bergaduh, cukuplah. Anak cucu kita heret sama dalam pergaduhan tersebut. Supaya semua anak cucu kita boleh kata dia jahat, boleh putus silaturahim, kita rasa puas hati. Kata kalau mati, malaikat tak tanya. Malaikat tak tanya kita kalau kita mati. Kenapa siapa nak putus silaturahim ni, apa yang kamu cari? Besar sangat ke dunia ni. Siapa kena putus silaturahim untuk hidup atas muka dunia ni? Yang mana Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala dahsyat. Tak dahsyat orang putus silaturahim ni, siapa tak bau syurga? Yang syurga itu boleh dibau dengan bau beribu-ribu batu perjalanan, bau syurga itu. Macam orang kenduri sebelah rumah kita pergi, duduk sini situ je bau gulai dia tu. Nah, masuk, masak dah gulai lah kata tu. Tak sampai sekilo, tak ada lagi orang kenduri Felda Cupi duduk mata ayak tu bau gulai, dah ada? Tak ada. Nah, sampai dekat rumah tu baru bau. Bau-bau. Ni beribu-ribu tahun perjalanan bau syurga, tapi orang putus silaturahim, tak ada benda tu. Jadi kita ambil masalah kita depan ni, masalah harta kita letak depan dulu. Apa sebenarnya aku nak atas muka dunia ni? Apa sebenarnya nak dunia atas muka dunia ni? Apa yang nak sebenarnya? Manusia yang jadi gitu tu, dia tak tahu 3 tujuan. Dia tak tahu dia mari daripada mana. Dia tak tahu dia duduk dunia nak buat apa. Dia tak tahu sebab ni lepas ni nak pergi ke mana. Dia tak tahu. Kalau kita tahu kita mari di mana, nak berebut harta pun kita mari di mana. Asal kita bukan dunia. Walaupun Allah Ta'ala kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat khalifah atas muka dunia, tapi bukan asal kita tu.
Kita pemegang amanah sahaja. Itu hak Allah. Asal kita masa Allah Ta'ala buat Adam tu, dia letak Adam di syurga. Hak tu kampung asal kita tu. Kan Allah Ta'ala kata nak buat Adam sebagai pemerintah muka dunia. Kenapa Tuhan tak buat lempar atas muka dunia tu? Nak duduk diam-diam. Lepas tu, peganglah amanah apa. Allah Ta'ala boleh bagi apa saja. Bukan kena buat ni. Sebab dia Allah. Tapi tidak. Allah Ta'ala buat Adam. Dia buat siap-siap. Dia buat masuk dalam syurga. Duduklah syurga. Gelak, sakal, suka, makan. Tak payah bayar bil air pun tak payah bayar, bil elektrik pun tak payah bayar. Oh, seronok sungguh. Kita hari ni musim panas tak? Bil melambung tinggi. Sampai saya suruh mari orang ekon, mari pasang ekon rumah saya tu. Dia kata, ustaz ni turn nombor berapa tak tahu ni, kata. Sebab ramai orang nak pasang ekon lah ni, dia kata nak servis ekon musim panas. Saya kata sudahlah, tak tidur dah saya. Panas ekor kita tak boleh tidur. Kata awak potong lah turn tu, mari sekejap, pasal malam pun tak apa, asal kemari. Dia kata malam-malam tak buat kerja ustaz, dia kata. Tak kira lah, kata marilah dulu. Anak saya tak boleh tidur, panas apa. Nak beritahu hidup atas muka dunia ni. Lepas tu bayar bil elektrik naik bulan-bulan tinggi 400, 500. Garu kepala kita nak cari duit bayar bil elektrik. Syurga tak payah bayar. Nak makan apa boleh. Nak makan atas pokok boleh, bawah pokok boleh. Mana pun boleh. Itu kampung asal kita. Betapa bersungguhnya seseorang, betapa dia tu berusahanya untuk balik ke kampung asal dia. Tiap-tiap kali kaya. Ni hari raya ni, dah saya nak balik kampung Ustaz. Saya orang Fedah Cuping. Nak balik ke apa? Tiket bas habis ni. Kereta api pun habis tiket. Tak apa, lori ayam pun tak apa, dia kata. Balik dengan lori ayam. Ayam duk tengok, dia bodoh dia nak kata. Balik. Dah, tahi ayam bau penuh. Tak apalah. Seronok balik kampung asal. Balik kampung asal ni seronok. Saya pun ada orang tua di kampung. Balik kampung asal, suka. Duk balik, duk sini, duk makan gula hari-hari. Duk sini duk makan gula. Balik sana, Allah, ikan tawar, cicah bodoh, Allah. 3 pinggan makan nasi. Balik dengan dodolnya ada, dengan serundingnya ada, topak puluknya ada, dengan tapanya ada. Allah seronok. Balik kampung asal kita. Boleh order nak makan apa pun. Ni syurga kampung asal kita, manusia tak mau balik. Fikir sendirilah, pok kita fikir macam mana lah masalah ni. Punca manusia tidak berlaku adil dalam berwasiat ini kerana yang pertama, dia tak tahu dia mari di mana. Yang kedua, dia tak tahu di atas muka dunia ni nak buat apa sebenarnya kita di atas muka dunia ni. Buat apa di atas muka dunia ni? Nak mari relax, minum teh, makan roti canai gitu. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ini kecuali liya'budun, jadi hamba aku. Tu yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, dia sebut hari-hari. Nak jadinya kita hamba Allah. Nak jadi hamba Allah kena ikut Nabi. Nak jadi hamba Allah kena lalui jalan yang Nabi redha, jalan yang Allah Ta'ala redha, itu jalan Nabi. Boleh faham tu? Kita azan dulu. Lepas ni kita sambung balik. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah
Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Rabbana hazihi ad-da'wah. Baik. Satu lagi berkenaan dengan wasiat ni, orang yang memang layak menerima harta pusaka, layak menerima faraid, dia tak payah wasiat pada dia, memang dia layak untuk terima. Wasiat ni kepada orang yang tidak termasuk dalam hukum faraid ni. Contoh saya bagi begini, dalam ayat 181 ni, kita tengok. Kita habis satu ayat lagi lebih kurang. Dalam 5 minit gitu je. Boleh nah? Jangan-jangan mari tak? 5 minit je. Sebab saya takut nak curi masa orang ni. Mengajar ni sebenarnya dia bagi masa yang sesuai, dia tak boleh curi banyak sangat. Pak tuan-tuan pun ada berjanji dengan orang, saya pun ada berjanji dengan orang lepas ni. Tak? Macam-macam, perut pun lapar, ada jamuan tak tahu malam ni. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu, maka barang siapa yang mengubah setelah ia mendengar wasiat itu. Jadi masalahnya, wasiat ini mesti ada orang dengar, saksi dalam wasiat itu. Tiba-tiba dia dengar lain, dia ubah wasiat itu. Fa innama ithmu, maka dosanya hanya pada orang yang mengubah wasiat itu. Tak ada kena-mengena dengan si mati. Orang yang ubah wasiat itu tidak amanah, tidak berlaku adil dan tidak amanah dalam bab wasiat ini. Maka fa innama ithmu alladhi yabaddiluna innallaha as-sami'un 'alim. Allah Taala mendengar lagi amat melihat. Ayat akhirnya ni adalah faman khafa min musin janafan, barang siapa yang takut terhadap orang yang hendak beri wasiat itu. Ni berkenaan dengan orang yang beri wasiat, iaitu orang yang sudah hampir mati itu ada mendengar, ada jadi saksi, tapi wasiat itu wasiat yang tidak adil. Contoh dia kata gini, dia kata kalau ayah mati jangan duk bagi kata, alung tu jangan duk bagi 1 sen pun ke dia. Sah dak wasiat tu? Tak sah. Kenapa tidak sah? Kerana anak tu ada bahagian faraid dalam dia. Maka orang yang mendengar wasiat ni boleh mengubah wasiat itu dan tidak boleh mengikut wasiat itu sepenuhnya. Maknanya bukan semua wasiat itu perlu diikuti. Tidak. Ada wasiat yang bercanggah dengan hukum yang tak perlu diikuti pun. Masa kawan ni hidup, mungkin kawan ni berasa, orang kata anak-anak ni dia sayang lebih pada kawan tu, dia sayang lebih pada kawan ni. Tiba-tiba dia bahagi dengan cara yang tidak adil. Dia pun bacalah wasiat, kawan ni begini-begini, anak kata tak adil. Ayah mentang-mentang tak sayang pada saya, dia tinggal wasiat itu tak betul. Jadi orang yang menerima amanah untuk menyampaikan wasiat tu, dia boleh ubah wasiat itu untuk menyelamatkan keluarga itu daripada huru hara. Janafan, iaitu tidak adil. Mungkin orang yang beri wasiat tidak adil, yang ayah dia tak mengaku anak, sampai 1 sen harta pun tak dapat, tak boleh. Au ithman, ataupun orang itu memang hendak berbuat dosa. Allah Ta'ala kata, mungkin ada yang nak, orang yang beri wasiat itu jahil. Fa aslaha bainahum, maka dia yang memperbaiki kesilapan itu di antara mereka. Kalau ada, maka orang itu kena cari penyelesaian supaya menerima harta itu dengan baik, dan tidaklah semua wasiat itu perlu diikuti. Yang perlu diikuti itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala ithma alaih, maka tidak berdosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, pengasih kepada makhluk dia. Ni perlu kita faham. Jadi kesimpulan daripada kuliah kita pada malam ni, yang pertama sekali, hukum wasiat tu ada. Tetapi kalau wasiat itu tidak adil, wasiat itu tidak terpakai,
apatah lagi kepada anak-anak yang berhak menerima faraid, berhak menerima hukum harta pusaka. Kita tak wasiat pun memang benda tu terima. Kalau kita tidak adil dalam berwasiat, maka wasiat itu boleh diubah kembali. Tidak orang panggil tidak wajib pun mengikut wasiat itu 100% tidak. Adapun kalau harta tersebut dibahagikan oleh ayah kita yang telah berwasiat nak bagi pada anak yatim begini, maka kita tunaikanlah kebaikan dan ayah yang berhasrat nak buat demikian. Walaupun kita kata anak-anak tak apa setuju, tapi wasiat ayah tu kebaikan. Ada kebaikan dia, tanah di situ nak jual, lepas jual bagi duit tu kepada siapa-siapa, anak yatim ke siapa ke, untuk pahala ayah beramal jariah yang berpanjangan. Itu adalah salah satu daripada benda yang patut diikut kerana itu perkara yang baik. Ini yang perlu kita faham. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang melakukan wasiat itu dengan adil. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup.